Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah dengan limpah kurniaan rahmat dan inayah, nikmat yang berlimpah ruah kepada kita. Kita bersyukur ke atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesihatan yang masih lagi kita dapat bernafas dan hidup. Nikmat keluangan waktu yang banyak untuk sama-sama kita duduk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan seperti salat berjemaah, i'tikaf, salat sunat, dan ditambah lagi dengan majlis ilmu. Moga-moga Allah kurniakan istiqamah dalam jiwa kita untuk meneruskan usaha yang murni, yang baik ini sebagai satu anjuran untuk kita hidup senang di dunia, apatah lagi bahagia di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita akan sambung pada hadis yang ke-59. 59 kalau muka surat tu saya tak tahulah, cuma hadis yang dalam kitab terjemahan itu iaitu hadis yang ke-59, yang mana kita sudah bincangkan sebelum ini hadis berkaitan dengan babu hudurin nisa al-masjidah, iaitu bab yang berkaitan dengan hukum wanita datang ke masjid, iaitu sudah dibincangkan melalui hadis yang ke-58, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Maksudnya Nabi kata apabila isteri kamu minta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan halang dia. Maksudnya kita tengok suasana ataupun keadaan isteri kita yang jauh daripada fitnah ataupun perkara-perkara yang tidak diini, maka benarkan dia. Ya. Dalam riwayat lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda: "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan halang isteri-isteri kamu, perempuan-perempuan kamu, ya, supaya jangan halang mereka untuk pergi ke masjid. Sebab apa? Mereka juga ada hak untuk mereka beriktikaf ataupun mendapat fadilat salat berjemaah. Jadi hukum hadis ni, tuan-tuan, sepakat ulama mengatakan wanita boleh pergi ke masjid, tidak menjadi masalah, ya, tidak jadi isu. Kalau jadi isu, kalau boleh timbulkan fitnah, kalau dia cantik sangat ke, ya, ataupun kehadirannya itu boleh menyebabkan imam lupa surah, contohlah ya, ataupun makmum pun lupa rakaat, ya, ataupun nak takbiratul ihram ni zuhur ke asar ni lupa, ya, itu ialah. Jadi benda tu boleh diatasi, tidak menjadi masalah. Wanita yang cantik, dia berpada-pada lah, tutup muka ke, ataupun dah tahu dia cantik, tahu time tu lah nak bersolek ya semua, itu satu tindakan yang tak sepatutnya. Tak boleh haram pakai minyak wangi,
Jadi ada juga isu yang mengatakan kenapa perempuan nak pergi masjid sedangkan afdal sembahyang kat rumah. Betul. Ya, memang ada hadis Nabi SAW, walaupun afdal untuk dia salat dekat rumah, tidak menghalang untuk dia pergi ke masjid selagi mana tidak ada fitnah. Jadi kadang-kadang masyarakat dia bawa isu tu tak kena pada tempat. Berkenaan dengan wanita pergi masjid, dia kecoh, dia bising, ya. Kenapa tak sembahyang kat rumah saja? Tapi kalau perempuan pergi mana? Pergi Wangsa Mall ke, Wangsa Maju apa, shopping complex ke, Tesco ke apa semua ke, dengan pakaian pun tidak terjaga kadang-kadang. Kadang-kadang pergi pakai slipper je, tapak kaki tak pakai stokin, aurat tu. Ya, dengan pakai seluar nampak pinggul seluar, pakai legging dan sebagainya, tak di isu pula. Tapi kalau kaum wanita pergi masjid pakai telekung dengan sopan, tutup aurat setutup-tutupnya, itu jadi isu pula. Wanita pergi kerja, pakai blazer yang nampak shape badan, gincu tebal-tebal, pakai celak dan sebagainya, ya, kulit gelap jadi putih. Ya tak? Betul tak? Memang kosmetik sekarang kill the nature beauty. Betul tak? Maksudnya kita tengok itu realitinya. Jangan percaya sangat. Solekan perlulah juga. Kadang-kadang kita nak bersolek ni kena pada tempatnya, tapi kadang-kadang melampau sangat tabarruj, yang tak cantik jadi cantik. Ya, mak tua jadi mak dara, tuan-tuan. Ada tengok tu. Ya, cuba tengok dalam Google tu. Ya, the power of makeup. Punya dahsyat tu. Jadi itu tak ada berisu. Ya, kalau perempuan pergi kerja pakaian tak betul-betul patuh syariah. Ya, atau perempuan pramugari pergi terbang pakai baju tak pakai tudung, pakai baju ketat, tak jadi isu pula. Ada pula orang kata jangan tengok. Kan kembangang nama. Tak ada lepas geram sikit tuan-tuan. Ya. Jadi nak pergi masjid buat jadi isu. Macam-macam lah. So, minta maaf siapa sentap, minta maaf termasuk politik sikit lah. Nak sentak-sentak aku tak kisah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cerita tentang keharusan wanita nak pergi masjid. Bawa tak apa, anak-anak dara kita bawa sini. Dengar majlis ilmu daripada terperuk kat rumah, daripada tengok apa drama Jangan Membenciku. Ya. Tak habis-habis ada kata, ustaz, apakah nama anak perempuan yang terbaik untuk anak saya? Saya berbagilah Husna. Ya. Oh, tak nak ustaz, Husna perempuan jahat. Siapa pula perempuan jahat ni? Ya. Macam-macam pengaruh drama ni tuan-tuan. Daripada tengok drama pukul 7, baik datang ke masjid, bawa dia kempen. Tak apa-apanya cerita tuan-tuan. Ya. Cerita yang tak patuh syariah, cerita yang membuai masyarakat dengan fantasi bukan realiti. Betul tak? Jadi cerita-cerita pembawakannya bagaimana seorang pemuda pakai kereta BMW, rumah besar, ya, company besar, projek besar, kahwin semua dah ada. Tapi dalam reality life, bila kahwin, tak ada pula. Dapat suami gaji 2,000 lebih. Minta tu, minta ni tak dapat. Wah, bergaduh. Pasal apa? Dicandukan dengan cerita-cerita fantasi. Sehingga dimomokkan. Dijadikan sebagai satu, ditanamkan. Jadi akar umbi macam tu. Daripada terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak bermanfaat, lebih baik kita ajak anak-anak perempuan kita, anak lelaki, kempen. Mari ni, jom. Sabtu Ahad dia tak ada kerja, jom pergi masjid. Ya, dengar ceramah, dengar kuliah. Ada manfaatnya. Ini kita perlu gerakkan. Ya, kalau kita benarkan anak-anak perempuan kita pergi keluar dengan kawan-kawan dia, pergi shopping, pergi lepak sana, masjid tak bagi. Ini tak fair. Malah itu yang perlu kita titik beratkan. Untuk apa? Pasti untuk menjana modal insan dalam keluarga kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk hadis yang ke-59, iaitu bab baru, iaitu bab berkaitan dengan bab sunanir ratibah wa ta'khiri rak'atai sunnatil fajri wa fadliha, iaitu bab yang menceritakan tentang salat sunat rawatib dan sunat muakkadnya, maksudnya sunat yang dituntut, tuntutannya. Dan begitu juga salat sunat 2 rakaat sebelum fajar dan kelebihannya. Ini kita akan masuk hadis-hadis berkaitan dengan salat sunat fajar, dan begitu juga kita akan ceritakan juga sunat-sunat rawatib. Apakah yang dimaksudkan dengan salat sunat rawatib? Kenapakah dinamakan sebagai rawatib? Apakah ini istimewa di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam?
Dan tambahan lagi, apakah kelebihan salat sunat sebelum fajar? Apakah kelebihan salat sunat fajar ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat hadis yang ke-59 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي اللفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري إن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Baik, kita baca terjemahannya. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas Jumaat, dan 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Dan dalam lafaz ataupun riwayat yang lain, manakala maghrib dan isyak dan fajar dan Jumaat di rumahnya. Manakala lafaz daripada riwayat Imam Bukhari, Ibnu Umar berkata, Hafsah berkata kepadaku, sesungguhnya Nabi SAW salat sebanyak 2 rakaat yang ringan selepas terbit fajar, dan ketika itu waktu yang aku tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu terjemahan saya. Lain tu maksudnya lebih kurang lah mana dia tuan-tuan, ya. Saya tak pakai terjemahan tu, saya pakai terjemahan bahasa saya lah. Hadis ni tuan-tuan cerita tentang salat sunat rawatib. Ibnu Umar kata, "Sallaitu ma'a Rasulillah," aku salat bersama dengan Rasulullah, bukan salat berjemaah. Maksudnya dia tengok Nabi buat, dia perhati. Ibnu Umar ni antara sahabat Nabi yang muda, dia suka duk perhati Nabi. Dia tunggu Nabi buat apa lepas ni. Nabi buat, dia buat. Nabi jalan, dia jalan. Dia antara sahabat Nabi yang suka tiru dan suka menanti dan suka bertanya, Nabi kat rumah buat apa? Sampai kat kakak dia pun tanya juga, engkau ni isteri Nabi. Kakak dia Hafsah. Hafsah siapa? Anak Sayyidina Umar, kakak kepada Sayyidina Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar lelaki. Manakala Hafsah bintu Umar, iaitu anak Sayyidina Umar. Dia pun tanya kakak dia, kat rumah Rasulullah buat apa? Dia tanya. Pasal apa dia nak tahu? Dia antara sahabat Nabi yang sangat-sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ya, sehingga kan kalau tak ada riwayat daripada hadis Nabi SAW sesuatu perbuatan, maka amalan Ibnu Umar menjadi hujah. Dalam mazhab Syafi'i terutamanya, dan jumhur ulama termasuk mazhab Hanbali, terutama mazhab Syafi'i dengan Hanbali, menjadikan mazhab Ibnu Umar sebagai hujah, termasuk juga mazhab Maliki. Kalau tak ada hadis Nabi SAW, antara contoh yang paling jelas, ketika berwuduk. Kalau mazhab Hanafi dia kata berwuduk, kalau sapu kepala, lepas sapu kepala, tangan yang masih basah tu, itulah sapu telinga. Sebab tu kalau kita tengok orang Pakistan, dia sapu kepala, jadi terus tak ambil air baru, dia terus lap telinga dia. Itu mazhab Hanafi. Manakala mazhab jumhur, iaitu Syafi'i, Maliki dengan Hanbali, kata maka kalau nak sapu telinga, sunat dengan air baru. Macam mana? Memang tak ada hadis Nabi SAW, ada hadis tapi tak menunjukkan secara jelas. Tak menunjukkan secara jelas Nabi menggunakan air yang berbaki selepas sapu kepala, dan tak ada juga riwayat yang Nabi gunakan air baru untuk sapu telinga. Maka jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i kata sapu telinga ambil air baru. Pasal apa? Hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar melakukan macam tu. Dalam Muwatta Imam Malik, dalam riwayat yang sahih, perbuatan Ibnu Umar, selepas dia sapu kepala, maka dia ambil air baru, dia celup tangan dia air baru, dia sapu telinga dia. Jadi itu antara hujah. Sebab apa? Sebab Ibnu Umar antara sahabat Nabi yang sangat-sangat kuat berpegang pada sunnah Nabi SAW. Dan banyak perkara lagi. Kalau buka kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i,
dia ambil banyak guna amalan-amalan Ibnu Umar sebagai hujah kalau tak ada hadis yang sahih. Ya. Antara lain tuan-tuan, tak ada riwayat Nabi potong janggut tahap mana. Tak ada riwayat. Ya. Adakah Nabi biarkan sampai ke perut ataupun Nabi sampai ke betul-betul tak pernah trim dan sebagainya. Maka ada riwayat yang lain menunjukkan bahawa Ibnu Umar dia trim janggut segenggam macam ni. Maksudnya Ibnu Umar dia trim janggut sampai segenggam. Dan ulama kata berkemungkinan disebabkan Ibnu Umar trim janggutnya sepanjang segenggam, maka itu mungkinlah tahap ataupun kadar janggut Nabi SAW. Ya. Jadi hadis ni tuan-tuan dikata sallaitu ma'a Rasulillah. Aku solat bersama dengan Rasulullah, bukan solat berjemaah. Ya. Tapi kalau solat sunat berjemaah itu perbincangan lain. Itu ada keharusan dalam mazhab, tapi hadis ni tak bermaksud solat berjemaah. Maksudnya Ibnu Umar dia ekor Nabi, dia ikut Nabi. Dia lepas mayang dia tak turun balik macam seperti sebagian sahabat. Ibnu Umar dia tunggu. Nabi lepas ni buat apa? Buat apa? Dia tengok. Kemudian diriwayatkan dan disampaikan kepada para tabi'in. Antaranya hadis dia kata, aku tengok Nabi solat selepas zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat, aku solat 2 zuhur. Aku tengok Nabi SAW solat 2 rakaat selepas zuhur, aku pun buat juga. Aku tengok Nabi SAW solat 2 rakaat selepas maghrib, aku buat juga. Aku tengok Nabi SAW solat 2 rakaat selepas isyak, aku pun buat juga. Itu maksudnya aku solat bersama dengan Nabi. Dan aku juga tengok Nabi SAW solat 2 rakaat selepas Jumaat, pun aku buat juga. Itu maksudnya tuan-tuan. Ya. Jadi dalam riwayat dia kata, disebutkan riwayat yang pertama 4. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas Jumaat, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas Jumaat 2 rakaat. Ya, ini seminggu sekali lah. Ya. Selepas maghrib 2 rakaat dan selepas isyak 2 rakaat. Ini dia tak sebut subuh. Manakala dalam riwayat yang lain juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata fa ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'ah fa fi baiti, iaitu salat sunat selepas maghrib, salat sunat selepas isyak dan salat sunat fajar iaitu sebelum salat subuh, dan salat sunat selepas Jumaat Nabi laksanakan dekat rumah. Ya. Itu maksud riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga pula, Ibnu Umar tanya kakak adik Hafsah, Nabi buat apa sebelum pergi sembahyang subuh? Adakah Nabi solat sunat? Maka Hafsah mengatakan Nabi sebelum pergi ke masjid, Nabi akan solat 2 rakaat yang ringan. Ya, lebih kurang kadar baca Fatihah dengan surah pendek. Qul ya, qul huwallah. Ya, tak panjang-panjang. Ketika itu aku tahu selepas azan saja aku tak jumpa Nabi, aku tak bercakap dengan Nabi, aku biarkan Nabi dengan privasi dia untuk dia solat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini keterangan secara ringkas hadis yang kita bacakan ini. Jadi konklusinya tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ini dinamakan salat sunat rawatib, yang mana boleh dikatakan Nabi sangat-sangat mengambil berat, yang mana Nabi SAW boleh dikatakan tak pernah tinggal. Kalau tinggal pun tuan-tuan, Nabi qada balik. InsyaAllah kita akan ceritakan selepas ini. Ya, ini dinamakan salat sunat rawatib. Ada berapa banyak salat sunat rawatib tuan-tuan? Dia lebih kurang ada 12 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, dah berapa? 6. Ya. Ini yang seminggu sekali. 2 rakaat selepas Jumaat, berapa? 8. 2 rakaat selepas isyak, 10. Dan 2 rakaat selepas maghrib. So all together berapa tuan-tuan? 12. Ini paling dikatakan salat sunat muakkadah, nafilah muakkadah, iaitu salat sunat yang sangat-sangat dituntut setiap peribadi Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sangat-sangat dituntut. Kerana apa? Nabi SAW sendiri, kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi tak pernah tinggal. Dan ada selain daripada solat sunat muakkad, ada solat yang lain, iaitu tambahan daripada 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Ada tambahan, kadang-kadang Nabi buat dan kadang-kadang Nabi tak buat. Iaitu kadang-kadang Nabi buat 4 rakaat sebelum zuhur dan tambahan selepas zuhur 4 rakaat. Tapi biasa Nabi tak tinggal 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas.
Tapi kadang-kadang Nabi buat 4, 4. Maksudnya, 2 rawatib muakkad, manakala 2 tambahan sebelum dan 2 tambah 11, itu bukan sunat muakkad. Dia sunat biasa. Tapi bagus kalau buat juga. Dan tambahan lagi yang bukan rawatib, yang bukan muakkad, iaitu 4 ataupun 2 rakaat sebelum asar. Nah, ini kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Dan begitu juga 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Dia senang saja tuan-tuan. Ya. Yang sebelum ada zuhur dengan subuh. Yang lain semua selepas. Ya. Subuh sebelum. Itu sebelum solat fardu. Zuhur ada sebelumnya. Itu muakkad 2 rakaat. Tapi kadang-kadang Nabi tambah lagi 2 jadi 4. Yang 2 muakkad, yang kedua bukan muakkad. Ya, cuma zuhur special sikit sebelum dan selepas sekali. Pun kadang-kadang selepas Nabi buat 4. Tapi yang secara konsisten Nabi buat 2. Asar tak ada. Sebelum, selepas waktu haram untuk dilaksanakan solat, kecuali yang ada sebab mutaqaddim atau sebab yang sebelum ini. Ya, jadi asar tak ada. Asar tak ada rawatib ataupun tak ada sunat muakkadah, iaitu sebelum atau selepas. Maghrib yang selepasnya itu yang muakkad. Ya, yang sebelum itu tidak muakkad, lagi bagus kalau buat. Kalau tak nak buat pun tak adalah kata tak bagus, tapi yang paling utama kan selepas. Kita kata nak cepat ke sangat-sangat ke tak apalah, sebelum maghrib tu tinggal sekali-sekala tak apa, tapi yang selepas tu kena buat. Dan 2 rakaat selepas isyak. Yang sebelumnya tidak dikira sebagai muakkad, tidak dikira sebagai rawatib. Ya. Jadi ini yang paling kurang. Paling kurang kita kena jaga untuk setiap hari 10 ni. Apa tuan-tuan? 2 rakaat sebelum subuh. Selepas azan, sebelum solat subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Lagi 2 rakaat selepas zuhur. Lagi 4 apa? 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Ini paling kurang, paling cikai ya. Ni paling cikai. Budak-budak UChat lah. Ya, paling cikai ini 10. Tapi kalau kita datang masjid ni tuan-tuan, kita memang jarang tinggal lah. Sebab apa? Sementara tunggu qamat tu, kita mesti solat 2 rakaat sebelum tu. Kan? Itu kelebihan berjemaah ke masjid. Sebab tu kita ajak anak dan isteri kita. Jadi di samping bukan saja solat fardu, kita buat solat berjemaah sekali dan solat sunat. Betul tak? Jadi ini disebutkan, dan tambahan 2 rakaat selepas Jumaat. Ini seminggu sekali. Tidak ada pada perempuan. Perempuan maintain macam biasa, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas zuhur. Manakala 2 rakaat sebelum Jumaat bukan muakkad, dia sunat biasa sahaja. Ya. Baik. Antara bukti yang mana dia sangat-sangat muakkad tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah tinggal. Buktinya apa? Kalau Nabi tinggal, Nabi qada balik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang mana Sayyidah Ummu Salamah, ya, Sayyidah Ummu Salamah dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salla rak'ataini ba'da al-asri fa sa'alathu anhu ba. Dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat asar, Nabi solat 2 rakaat selepas solat asar. Maka menimbulkan muskil dalam minda Sayyidah Ummu Salamah. Kan lepas asar tak boleh semayang. Kenapa? Kan Nabi sendiri, Nabi kata tak boleh sembahyang lepas asar. Tapi aku nampak Nabi SAW solat 2 rakaat selepas asar. Maka dia memberanikan diri bertanya pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebut, annahu atani unasun min Abdil Qaisi fashaghaluni anir rak'ataini allataini ba'dahu ba'da dhuhri fahuma hatani. Nabi kata sesungguhnya tadi selepas solat zuhur ada satu rombongan daripada kabilah Abdul Qais. Abdul Qais datang daripada Bahrain, belah-belah daripada timur Arab Saudi, datang nak jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi dah masuk Islam ataupun ada urusan. Jadi sebab tetamu jauh daripada datang, Nabi mengutamakan. Nabi tu sambut dia, ya, orang nak masuk Islam, orang nak tiba hidayah, Nabi sangat gembira, Nabi sangat melayani tetamu, mengikramkan tetamu. Jadi terlalu sibuk, lama berborak, asyik berborak tuan-tuan, sibuk melayani tetamu, sehingga Nabi SAW sejurus selepas solat zuhur, Nabi tak sempat nak solat ba'diyah zuhur. Ya, maka
Nabi kata fahuma hatani. Jadi inilah 2 rakaat yang aku lakukan menggantikan 2 rakaat selepas zuhur yang aku tak dapat laksanakan kerana sibuk melayani tetamu. Nampak tu. Jadi sehingga kan kalau Nabi tertinggal, Nabi qada balik. Nampak? Dan begitu juga kalau kita lihat kalau solat-solat sunat yang lain, macam contoh Nabi tinggalkan solat sunat duha, Nabi tak qada balik. Ya. Ataupun solat-solat sunat biasa Nabi tak qada balik, tapi solat ni diqada balik. Dan ada juga riwayat, satu riwayat Nabi SAW ra'a rajulan yusalli raka'ataini ba'da subhi. Nabi satu hari nampak seorang sahabat Nabi SAW, dia solat 2 rakaat selepas subuh. Maka Nabi kata as-salatu subhi marratain. Dia kata ada ke solat subuh 2 rakaat? Maksudnya kamu ni buat solat subuh dua kali ke? Maka dia kata lam akun sallaitu rak'ataini allataini qablahuma fa sallaituhuma. Dia kata Rasulullah, aku sebelum ni tak sempat nak solat 2 rakaat fajar sebelum solat subuh. Sekarang ni aku solat selepas subuh. Fasakata anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyap dan Nabi tanda setuju. Maksudnya para sahabat Nabi SAW dia sendiri beramal seperti mana Nabi SAW mengamalkan. Dan juga ada riwayat Nabi tertinggal, Nabi tak pernah, ataupun dalam musafir Nabi tertinggal solat 2 rakaat sebelum subuh dan Nabi qada selepas solat subuh itu sendiri. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW sangat-sangat menjaga solat sunat rawatib. Ini yang paling emphasize sekali Nabi buat. Ya. Dan insya-Allah kita akan masuk hadis yang selepas ini menunjukkan bahawa ada kebanyakan dalam banyak-banyak solat sunat rawatib, ada solat sunat rawatib yang paling raja sekali tuan-tuan. Yang paling tinggi kedudukannya solat sunat fajar. Itu yang Sayyidah Aisyah mengatakan asyaddu ta'ahudan, yang paling Nabi jaga, iaitu solat sunat sebelum subuh. Itu kalau boleh ni tuan-tuan, jangan tinggal. Kalau terlewat tersedar-sedar dah qamat dah, kita pergi masjid, walau ala kulli hal sembahyang berjemaah, lepas sembahyang berjemaah kita qada balik. Ya. Qada dekat rumah lah tuan-tuan. Jangan qada kat sini pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun pergi belakang solat 2 rakaat. Ya. Orang snap gambar masuk dalam video, ini ya penduduk ataupun jemaah surau Jumaat An-Naim mengamalkan ajaran sesat. Harap Jabatan Agama Wilayah Persekutuan ambil tindakan terhadap dia. Ya, padahal member tu solat 2 rakaat selepas subuh itu qada balik. Tapi ramai yang tak tahu, betul tak? Ya, tapi insya-Allah lah ramai datang sini tahulah. Kadang-kadang kita tengok orang tu lepas solat asar dia solat 2 rakaat. Sangka baik insya-Allah. Sangka baik atas 2 sebab. Pertama, mungkin dia qada fardu. Ataupun mungkin dia qada solat sunat rawatib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita nampak kekuatan solat sunat itu sendiri. Kekuatan pada solat sunat itu sendiri yang Nabi cukup jaga. Pertama, fadilatnya cukup besar. Dalam hadis disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, man sallat nata asharata rak'atain fi yawmin wa laylah bunya lahu fil jannati baitan. Bunya baitan fil jannah, atau bunya lahu baitan fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata satu hari kalau sesiapa yang solat sunat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan binakan satu istana di dalam syurga. Nampak tu, 12 rakaat. Jaga maintain 10 rakaat dan tambah lagi 2 rakaat. Pilihlah yang bukan muakkad, sebelum asar ke sebelum maghrib. Saya yakin tuan-tuan buat satu hari lebih, betul tak? Sebelum subuh, ya, sebelum zuhur apa semua, sebelum asar of course buat, sebelum maghrib buat, nanti isyak tak sempat lah kuliah kan. Jadi cukup 12. Satu hari tuan-tuan bayangkan 30 hari 30 istana. Ya, kalau setahun berapa banyak istana kita dapat? Jangan tanya pula kalau banyak-banyak istana tu nak buat apa ustaz? Nanti takkan nak jual ke akhirat? Jangan tanya saya lah. Ya, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak-banyak istana tu siapa nak duduk? Bidadari lah tuan-tuan. Ya. Jangan sensitif. Ya. Jadi serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istana buat apa tuan-tuan? Kita tak boleh nak fikir. Logik dunia dan logik akhirat tak boleh sama tuan-tuan. Totally berbeza, tak sama. Ya, dekat akhirat, dekat syurga tak ada tua, muda.
Yang tua jadi muda. Satu hari Nabi SAW sebut, Nabi kata, ada seorang perempuan tua datang. Ini cerita tentang, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada cerita tentang bagaimana gurauan Nabi SAW. Ada seorang wanita tua tanya Rasulullah, dekat syurga ada tak orang-orang tua yang masuk syurga? Nabi kata, tidak ada dalam syurga kecuali orang-orang muda sahaja. Menangis perempuan tu. Ya, menangis, dia kata, aku ni orang tua tak masuk syurga, orang muda saja. Maka Nabi kata, Nabi sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, Nabi sebut sesungguhnya orang tua itu apabila masuk syurga, maka Allah akan mudakan dia. Nampak tu? Ya, yang dah kening dah jatuh, pipi dah jatuh, dah kedut-kedut, masuk syurga jadi muda secantik-cantiknya, sehandsome-handsomenya. Ya, maka yang tua tadi, dia sangka betul-betul orang tua tak masuk ke syurga, maka Nabi, dia tahu Nabi gurau dengan dia, dia pun senyum, ketawa senyum, melebar tuan-tuan. So tak ada risau lah. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, solat sunat dia memberi gambaran yang fadilahnya sangat besar. 12 hari kita maintain, satu hari satu istana Allah bagi. Istana yang sangat luas, istana yang sangat cantik. Jangan comparekan istana dekat tempat kita ataupun dekat bumi ini tuan-tuan. Kedua, antara kelebihan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam salat sunat, dalam satu hadis Nabi kata, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah. Nabi kata, amalan yang pertama sekali yang akan dihisap dekat hari akhirat dari amalan-amalan seseorang hamba adalah solatnya. Ya, Allah tak tengok zakat dia macam mana, Allah tak tengok muamalah dengan mak bapak, dengan manusia. Allah tengok, first thing Allah akan tengok, Allah akan observe, iaitu solat 5 waktu dia macam mana. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Nabi kata Allah cek solatnya bagus, clear, tak ada cacat, tak ada tinggal, bagus, alhamdulillah, maka dia kata dia akan berjaya dan lulus. Maksudnya masuk ke stage yang lain. Ya, maksudnya kalau solat tak lulus, dia tak akan berjaya, Allah tak tengok yang stage yang lain, terus masuk neraka tuan-tuan. Ini bahayanya. Ya, orang kata saya tak solat tapi saya sedekah, tapi saya buat baik dengan orang, saya buat charity, walaupun saya tak solat, walaupun tak solat, insya-Allah pahala-pahala lain masukkan saya ke dalam syurga. Ya, kepala bana dia. Ya, ini golongan liberal banyak macam ni sekali tuan. Ya, dia kata I'm not praying, I'm not perform 5 day 5 kali sehari sembahyang. Dia kata ini liberal. Dia kata kau nak masuk syurga macam mana? Aku buat charity, aku buat bagi gelandangan makan, aku berzikir, aku bagi orang. Dia kata ini insya-Allah pahala juga masuk syurga. Hadis ni bukti tuan-tuan. Dakwaan golongan liberalisme tak betul sama sekali. First thing yang Allah akan tengok, Allah akan selidik solat kita tuan-tuan. Itu yang pertama sekali. Nabi kata wa in saluhat, kalau solatnya bagus, tak ada cacat, maka fa aflaha wa anjaha, dia berjaya dan lepas masuk ke stage yang lain. Tanya zakat dia pula, tanya puasa dia pula. Jadi kalau di sebaliknya tuan-tuan, tak berjaya, solat tak betul, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalaulah Allah cek solatnya itu banyak kekosongan, banyak kecacatan, banyak bocor, maka dia akan rugi dan akan menyesal. Maksudnya tak lepas, terus directly masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau didapati kita ke akhirat, cek, ya Allah, solat kita di banyak kurang. Ya, walaupun kita solat sehari semalam 5 kali tuan-tuan, tak pasti betul juga. Kadang-kadang benda tu khayalan kita ataupun disebabkan kecuaian kita juga. Solat tak khusyuk ataupun solat tak sempurna, macam-macam lagi. Ya, jangan confident sangat tuan-tuan. Ya, insya-Allah saya hari-hari jemaah setia dekat surau An-Naim, insya-Allah saya pasti masuk syurga. Confident betul, jangan ya. Tak ada siapa boleh confident tuan-tuan. Ya. Jadi solat ni tuan-tuan, walaupun kita buat sehari semalam 5 waktu kita perform dan sebagainya, kena ada backup. Kalaulah ditengokkan, ya, fa in taqasa min faridatihi syai', Nabi kata kalaulah solat fardunya ada kekurangan. Ya, kekurangan di sini tuan-tuan ada beberapa pendapat ulama. Pertama, kekurangan ada kecacatan dari segi sudut syarat dan rukun-rukunnya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan kekurangan pada solat ini iaitu pada khusyuk dia.
Ya, kita semayang kita tak tahu, Allahu Akbar, luaran kita nampak perform cantik tapi hati kadang-kadang berkhayal. Ya, kadang-kadang kita fikir, Allah nak makan apa lepas ni, nak tengok cerita apa lepas dia khayal benda lain. Imam baca, hati ke lain. Itu antara tak sempurna solat menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Ya, pendapat ketiga mengatakan yang tak sempurna iaitu solatnya ada yang tinggal, ada yang dia tertinggal, tak sempat nak qada balik. Ya, itu antara Allah cek ada kekurangan kat situ. Jadi macam mana nak selesai tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, unzuru hal li abdi min tatawwu'in. Allah berfirman, cek wahai para malaikat yang tukang cek amalan-amalan hamba-Ku ini, cek dalam buku catatan dia ada tak solat sunat. Nampak? Solat sunat ada ke tak ada? Maka apabila malaikat cek, dia laporkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa, ada hamba-Mu ini dia banyak solat sunat rawatib, solat sunat duha, solat sunat tarawih dan macam-macam solat sunat dia lakukan. Maka dalam hadis Nabi SAW kata, fakummilat biha al-faridah, maka solat-solat sunat itu diambil, ditutup lubang-lubang yang mana lompongan kekurangan pada solat fardu itu sendiri. Itu penting tuan-tuan, solat fardu. Ya, bukan saja kita target nak istana yang banyak dekat syurga Allah, tapi target kita solat sunat in case plan B. Kalau dekat akhirat, dekat neraca Allah tengok solat kita banyak cacat, banyak celanya tuan-tuan, solat sunat akan backup. Sebab itu jangan tinggal solat sunat, banyakkan solat sunat. Walaupun kita hari-hari tak tinggal solat. Pasal apa? Jangan kita sangka kita tak tinggal solat kita sempurna. Maka tuan-tuan, solat sunat itu sendirilah yang akan menyempurnakan solat kita, timbangan solat kita kalau ada kekurangan. Dan begitu juga selepas itu Nabi akhiri dengan sabdaan yang frasa yang terakhir menutup hadis ini. Nabi kata, thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik. Dan bagi kata selepas solat begitulah halnya pada amalan-amalan yang lain. Maksudnya tuan-tuan, zakat dia pun macam tu juga. Lepas solat, lepas tengok zakat dia macam mana. Zakatnya sempurna atau tidak? Zakatnya kadang-kadang tak sempurna, ada banyak cacat. Pasal apa cacat? Kadang-kadang dia sedekah bukan bagi harta yang terbaik, harta yang syubhat, harta yang campur dengan haram. Sebab apa? Allah tak terima sedekah daripada harta yang haram. Dia tahu benda dia haram tapi dia bayar zakat tuan-tuan. Dia bila tengok sedekahnya itu ada banyak kekosongan ataupun banyak bocor kat situ. Jadi macam mana nak cover balik tuan-tuan? Walaupun kita bayar zakat dekat Majlis Agama Islam Wilayah, tapi kena cover balik. Kena ada sedekah-sedekah sunat, kena ada wakaf-wakaf sunat tuan-tuan. Apakah sedekah sunat? Tu tabung tuan-tuan. Tabung cantik tu, berkilat nampak tu, silau mata tu. Ya, tapi orang buat tak tahu saja tuan-tuan. Pasal apa dia silau? Tak nampak. Ya, itu tabung-tabung sunat tu. Itu yang backup nanti tuan-tuan, zakat-zakat kita ni. Kadang-kadang zakat fitrah Allah tak terima, itu nanti. Ya, mana lagi tuan-tuan? Ya, sedekah-sedekah sunat, kadang-kadang budak tahfiz minta supaya derma untuk sekolah dia. Ya, anak-anak yatim dan sebagainya. Yang kedai mamak paling banyak tuan-tuan. Dekat bagian cashier tu, bertabung-tabung. Ya, kita lagi buat tak nampak. Ataupun senyum saja. Kenapa senyum? Senyum kan sedekah. Ada sedekah dekat tabung. Ya, sedekah sepatutnya masuk duit. Kita boleh makan satu hari RM3, RM4 makan nasi roti canai dengan teh tarik, takkanlah RM1 tak boleh masuk tuan-tuan. Satu hari RM1, 30 hari RM30 sedekah sunat. Itu nanti yang duk tampal sedekah zakat kita ni tuan-tuan. Itu pentingnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW. Okey, dah azan, kita bagi lawan azan dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الصلاة القائمة سيدنا محمد والصلاة والسلام. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lengkapkan sedikit. Baik, puasa pun macam tu juga. Puasa Ramadan kadang-kadang tak sempurna, ya. Antara disebutkan dalam kitab Taqrirat Sadidah, ya, ada dua jenis yang melumpuhkan puasa seseorang. Pertama, yang membatalkan puasa. Makan, minum, ya, bersetubuh, itu batal, totally batal, kena qada balik. Yang kedua, dia tak batal tapi dia meruntuhkan pahala puasa, hilang fadilatnya. Antaranya membohong, mengumpat, ya, dan macam-macam lagi. Contohnya fitnah, adu domba. Dia fitnah tu mungkin, tapi yang mengumpat ni banyak. Ini pun antara salah satu yang banyak orang lakukan dekat bulan Ramadan. Laisa min saimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal atash. Nabi kata, berapa ramai orang berpuasa tak dapat apa-apa pahala kecuali lapar dan dahaga. Membohong, tipu, ya, mengumpat. Ada orang cakap, "Ustaz, alhamdulillah saya dah lama tak mengumpat. Mulut saya dah lama tak mengumpat semenjak 3 tahun." Well done, betul. Semenjak bila tu? Semenjak ada WhatsApp. Ya. Kenapa pula saya kata? Saya pun blur kejap lah. Semenjak ada WhatsApp, saya dah lama mulut saya tak mengumpat. Fikir-fikir balik, patutlah mulut tak mengumpat, pindah kat tangan, serupa juga. Itu lurus bendul nama je. Mengumpat mulut ke WhatsApp ke sama saja. Lagi banyak grup, lagi banyak terdedah dengan mengumpat ni tuan-tuan, ya. Jadi kekurangan Ramadan kita, Allah timbang puasa kita banyak lompongan dan bocor, maka puasa-puasa sunat itulah nanti akan tampal balik. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji kita pergi, Allah mak, tak yakinlah dapat haji mabrur. Macam mana nak cover balik supaya haji kita sempurna? Nak pergi sekali lagi tak boleh. Nak daftar tabung haji, iaitu selepas 5 tahun baru dapat balik daftar pakej muassasah. Itu pun tunggu mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau bernasib baik. Yang queue ramai tuan-tuan. Ya, kena pergi cepat, pergi yang pakej punya. Paling murah berapa? 30,000, 40,000. Ya, macam baik beli kereta tuan-tuan. Betul tak? Jadi nak cover balik, cari 5, 6,000, 7,000 pergi umrah. Buat umrah banyak kali. Itu insya-Allah top up balik haji kita yang berkurangan yang pernah kita lakukan tuan-tuan. Itu pentingnya amalan-amalan sunat yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam hadis ni kata Nabi salat sunat rawatib, ya, Jumaat dan sebagainya, kebanyakannya Nabi lakukan dekat rumah. Sunat tuan-tuan, ya, bagus. Lepas solat isyak, rawatib buat kat rumah. Maksudnya rumah kita tu ada
ada diallocatekan untuk ibadah juga. Ada hadis Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Bukan sunyi, tak ada ibadah, tak ada baca Al-Quran, tak ada ibadat, tak ada solat. Jadi rumah kita kena dicampakkan dengan keberkatan. Ya, sebab apa? Solat fardu kat rumah, tapi dekat masjid, kat rumah kita solat sunat supaya terpancar berkat cahaya ibadah dekat rumah kita. Namun tuan-tuan tengok keadaan lah tuan-tuan, ya, kita dah biasa buat dekat rumah, biasa buat dekat masjid. Ya, takut-takut nak try buat rumah ni tuan-tuan, lepas solat isyak kita pun balik rumah. Konon-konon nak solat ba'diyah isyak dekat rumah. Buka-buka bila duduk tengok pap nampak remote. Buka remote kejap tengok bola pula. Drama pula. Duduklah tak jadi, tak ke mana pergi ba'diyah isyaknya. Better baik siang-siang buat kat masjid lagi senang. Ya, takut-takut balik rumah tak terjadi pula. Ya, jadi ringkasan tuan-tuan, kita dapat hadis yang ke-60. Kita baca satu lagi hadis ringkas, tak panjang, 2-3 minit je tuan-tuan, supaya apa? Bulan depan kita masuk bab yang baru. Hadis yang ke-60, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. Wa fi lafzin li Muslim, rak'at al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat pada salat-salat sunat melainkan 2 rakaat selepas fajar. Ya, Nabi cukup jaga tuan-tuan. Salat sunat rawatib ketika musafir Nabi tak lakukan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Bila musafir, qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur dan sebagainya Nabi tak buat. Jarang Nabi buat. Tapi yang biasa Nabi tak tinggalkan ketika musafir, iaitu rakaatul fajri, Nabi tak tinggalkan. Maksudnya sangat-sangat Nabi mengambil berat. Dan ditambah lagi dalam riwayat Imam Muslim disebut rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, iaitu sebelum salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya ganjaran pahalanya tuan-tuan lebih hebat daripada Ferrari, lebih hebat daripada kekayaan dunia, emas, permata dekat dunia ini. 2 rakaat fajar ini sangat besar pahalanya tuan-tuan. Ya. Cuma kadang-kadang kita tak buat pasal apa, tak nampak. Cubalah kita kata, okey, siapa solat 2 rakaat dapat Lamborghini. Bangun kejap tu tuan-tuan sebelum tu. Ya. Nak dapatkan Lamborghini tu, sedangkan pahala sebenarnya lagi hebat daripada berjuta-juta Lamborghini tuan-tuan. Cuma kita tak nampak saja. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala nak uji keimanan seseorang. Adakah dia benar-benar bertakwa dan dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil kesempatan, percaya, trust dengan hadis Nabi, fadilat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak nampak, dia percaya imbalannya, keuntungannya nanti nampak dekat akhirat tuan-tuan. Ya, jadi inilah tuan-tuan pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penting jaga solat sunat. Walaupun sunat, alah sunat aja ustaz, tapi dekat akhirat nanti dia akan jadi backup. Pasti tuan-tuan, kita ni tak sempurna. Jangan fikirkan kita sempurna. Nabi yang pasti solatnya sempurna, confirm sempurna solat dia tuan-tuan. Yang terbaik solatnya, yang paling khusyuk solatnya, yang paling sempurna solatnya, yang pasti tidak akan ada kekurangan pun solat sunat. Apatah lagi kita yang banyak kekurangan ni tuan-tuan. Pasti solat kita banyak kekurangan. Maka macam mana takkan nak qada balik semua sekali? Itu pun tak disuruh kan. Yang disuruh qada kalau kita memang betul-betul tertinggal. Ya. Jadi macam mana nak cover balik? Ya Allah, solat aku ni banyak lah, duk khayal, duk berangan, duk tak khusyuk dan sebagainya. Macam mana nak cover balik? Banyakkan solat sunat, banyakkan solat sunat, tahajud, duha dan sebagainya. Rawatib, bukan rawatib, dan macam-macam lagi tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada soalan ke? Kalau ada lah, kalau tak ada lagi bagus. Ya. Okey. Kalau tak ada, insya-Allah setakat itu saja. Mungkin malu nak tanya kot, kita tanya kat belakang nantilah. Tapi dengan syarat kat kedai mamak lah. Gurau saja tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan, ada kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Segala yang baik datang daripada Allah dan izinnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di turra ma'suma. Allah wa la tada' fi maqamina hadza man ila ghafarta wal hamman ila farajta wa la daynan ila qadaitah.
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.